Assalamualaikum and welcome back to Zultan Official Channel. Guys, hari ni aku ada satu lagi projek baru untuk Mitsubishi Lancer Sportback aku. Korang nak tahu apa benda? So tunggu lepas ini, okay? Inilah projek yang aku cakap tadi. Aku nak pasang sunroof dekat atas kereta aku. Benda ni actually dah plan lama dah, tapi baru ada bajet untuk pasang dan ada masa. So hari ni aku nak share dengan korang apa proses-proses yang dilakukan untuk pasang sunroof ni daripada awal sampai habis. So sekarang ni apa yang diorang buat, diorang cabut dulu wrap dekat atas bumbung kereta aku. Sebab sebelum ni kereta aku ada wrap aku pasang, tapi wrap tu dah rosak, dah ada bubble, dah gelembung. Jadi alang-alang aku nak cabut, nak cat baru, lebih baik aku pasang sekali lah sunroof. Untuk yang tak biasa dengan proses untuk pasang sunroof ni, untuk pengetahuan korang sunroof yang akan dipasang pada kereta kita ni actually sebarang half cut lah, daripada luar negara dia bawa masuk. So korang boleh tanya dulu bengkel tu model kereta korang and model sunroof apa yang boleh masuk dekat dalam kereta korang lah. Macam aku Mitsubishi Lancer ada beberapa jenis kereta yang boleh masuk. Aku boleh pakai sunroof daripada Mitsubishi Lancer sendiri, ataupun macam yang aku ambil ni, aku decide untuk ambil sunroof daripada Toyota. Sebab dia punya interior button untuk buka tutup sunroof tu lagi cantik lah. Lepas dia dah potong bumbung half cut daripada Toyota tu, so inilah dia hasil daripada potongan tersebut. Dia tak adalah ambil satu bumbung full tu tau. Dia mungkin akan potong separuh ataupun suku daripada bumbung half cut tu, and then dia akan letak dekat atas bumbung kereta kita untuk dia ukur lah. Sebab dia nak bajet dekat mana nanti dia nak potong dekat bahagian bumbung kita untuk dia masukkan sunroof yang half cut tadi. Alright, jangan risau, kedai ni pekerja-pekerja dia semua mahir, teliti, buat kerja dengan penuh berhati-hati. And then setiap orang yang ada dekat kedai ni, dia ada kepakaran dia masing-masing tau. Ada yang tukang welding, ada yang tukang simen, ada yang tukang wiring, ada yang tukang pandai pasang pipe lah untuk balut balik interior kita punya shielding tu kan. So masing-masing ada kepakaran. Kedai ni actually terletak dekat Bukit Kapar ataupun berdekatan dengan Meru lah. So nanti aku akan letak detail kedai ni dekat description. So kalau korang berminat, korang boleh datang. So lepas dia dah ukur, dah bajet sunroof punya frame tadi untuk letak dekat kereta, so dia akan potong apa dekat atas bumbung kereta aku tu lah, based on apa yang dia dah tanda tadi. Jangan risau, dia hanya potong bahagian nipis besi di bumbung saja. Dia tak ada potong rangka, tak ada potong tulang kereta tersebut. Jadi dia tak adalah efek struktur bumbung kereta ataupun efek struktur kereta tu sendiri. Tengok ni so dia hanya potong dekat bahagian nipis, bahagian atas itu saja. Jangan risau, right? Inilah rupa selepas dia tandakan size frame untuk sunroof tu, dan dia potong bumbung kita. So nampak kat situ tulang untuk bumbung tu masih ada lagi. Jangan risau, kita tak remove, kita hanya buang bahagian atas nipis bumbung itu saja. Nama bengkel ni Darwin Sunroof Specialist. Macam-macam jenis model untuk sunroof ada. Korang boleh add Facebook Darwin Sunroof ni, korang deal terus direct dengan owner dia. Harga semua boleh dapat dekat situ. Okay, selepas dah ukur, dah tebuk semua, jadi sunroof tadi, frame tadi dah masukkan dekat dalam atas bumbung. So dia akan welding lah, cantik-cantik. So tengok lepas pasang tu ngam-ngam cantik je kan, sebab diorang ni memang pakar. So sebelum dia welding, nak confirmkan betul-betul position tu, dia akan test dulu daripada segi wiring, maksudnya motor semua function ataupun tak function. Sebab nanti kalau dah pasang, dah dah patri, dah welding semua, dah confirm, tiba-tiba motor tak boleh pakai, takkan nak kena buka balik kan. Untuk yang tertanya-tanya, apa jadi pula dengan bahagian dalaman kan? Okey, bila kita tukar sunroof, atas memang kita tukar bumbung.
And then bahagian dalam, bahagian kain dekat bahagian kita punya kepala atas tu, kita panggil shieling tu, itu pun akan dibuka balik sebab kita tak boleh nak pakai original kita punya shieling dekat atas tu. Sebab untuk kereta yang tak ada sunroof, dia tak ada button untuk open and close sunroof tu. Jadi bila kita ambil afkat daripada kereta yang ada sunroof, dia punya dalaman dia berbeza sikit. Jadi kita kena pakai juga interior daripada halfcut kereta tu. Dia akan ukur dulu cantik-cantik, dia akan sambungkan dengan kita punya original interior tu, and then barulah dia akan pasangkan. Inilah dia proses untuk ukur bahagian dalaman shieling kereta kita tu. Okey, sebab dia tak kena buat balik kan, so dia akan cabut yang original, and then dia akan sambungkan dengan yang half cut punya, and then dia orang akan pasang dulu untuk bajet sama ada ngam tak ngam, part mana yang nak kena potong, part mana yang nak kena buang. And then dia akan buka balik, dan part yang paling best lepas dia buka, dia dah gam, dia dah confirm semua bentuk macam mana, and then kita boleh pilih color apa yang kita nak untuk balut balik shieling yang kita nak pasang tu. So dekat kedai ni ada beberapa color yang dia bagi, sama ada hitam Recaro, ataupun ada satu lagi hitam tu dia macam jaring-jaring punya kain, and then ada color merah dengan juga color original lah, color cream. So korang boleh pilih color apa yang korang nak. Okey, untuk harga pula dia bergantung kepada jenis apa sunroof yang korang nak pasang lah, and then model kereta apa jenis sunroof lah. Macam aku pasang Toyota, and then untuk Mitsubishi Lancer kos dia sebanyak RM1,900 all in lah. Tapi kalau untuk bajet yang RM1,500 ada, RM1,600 ada, korang boleh deal direct dengan owner, lagi senang. Beritahu jenis apa yang korang nak, dia boleh bagi the best price. Okay, ini proses untuk balut bahagian dalaman kereta macam aku sebut tadi. So aku pilih color hitam sebab aku nak matchkan dengan interior untuk aku punya dashboard dan juga pintu kereta. So tak adalah nampak macam banyak sangat color kan. And then lagi satu, color hitam ni tak adalah nampak kotor sangat. Diorang buat kerja memang teliti, sebab tim diorang agak ramai, dalam 5-6 orang kalau tak silap aku. Ini hasil dia selepas dia balut color hitam. So lepas dah balut sebut, ini antara proses-proses terakhir lah sebelum kereta aku siap. First diorang akan pasang dulu sunroof dekat atas, dia test dulu elektronik punya wiring semua, sistem semua okey. And then yang ini macam last punya proses lah untuk dia pasang balik skru dan benda-benda lain yang patut lah. Proses nak pasang, nak buat sunroof ni daripada awal sampai habis ni sebenarnya agak complicated juga kalau kita tengok, sebab kita tak biasa kan. Untuk diorang yang dah pro ni, diorang buat biasalah. Bayangkan kalau satu hari sampai 4-5 biji kereta kan. And then bayangkan aku hantar pukul 10 pagi, dalam pukul 5-6 petang baru siap. Sedangkan diorang memang buat kerja daripada pukul 10 pagi tu non-stop. So maknanya benda ni memang sangat-sangat complicated. Kalau korang yang jenis tak boleh nak tunggu, boleh je hantar kereta and then balik dulu, petang baru ambil. Kalau macam aku pergi mana-mana workshop bengkel, aku suka duduk situ, aku suka tengok diorang buat kerja. So kita boleh belajar juga macam mana proses-proses tu dilakukan kan. So nak cerita dengan orang pun senang lah sikit. Ini kalau kau hantar, petang ambil, tiba-tiba dah siap, tak tahu pun macam mana proses dia buat. Okey, lepas dah settle semua, dah pasang, dah almost siap, dekat bahagian atas kesan daripada welding tu, diorang akan cement lah. Alright, dia akan cement. Inilah hasil kereta selepas beberapa jam aku tunggu untuk proses pemasangan. Next proses adalah mengecat. Selamat pagi guys. So semalam aku dah pasang sunroof dekat kereta aku. So pagi ni adalah proses untuk aku terus cat bumbung kereta aku tanpa berlengah-lengah lagi. Aku buat dekat Sri Muda, apa nama kedai ni, Lisin ke apa. Yang paling bestnya kedai ni hantar pagi boleh siap petang. Aku dah sedia banyak kedai dia je boleh buat. So aku hantar je lah dekat dia, sebab aku nak siap cepat, aku tak ada kereta lain ni. Esoknya aku kerja. Since aku cuti, ada annual leave, aku apply and then aku gunakan masa yang ada ni untuk settlekan everything dalam masa 2 hari.
Kedai ni besar ya guys. Dia ada dekat 4 ke 5 lot hanya khas untuk kedai dia saja. Satu area untuk ketuk, satu area untuk gosok, satu area untuk cat. Sebab tu dia boleh set dalam masa satu hari. Inilah dia hasil selepas cat kereta aku. Dan ini interior dalaman selepas pasang sunroof, untuk kalau korang nak tengok dan dapatkan idea macam mana lah. So kalau korang ada plan untuk pasang sunroof dekat kereta, dipersilakan. Alright, thank you for watching guys.